Ini berita baik. Nah, berita baik, berita gembira bagi orang yang tak sembahyang. Nah, pakak-pakak dapat ramai-ramai tak sembahyang. Yahoo. Nah, boleh duduk dengan perahu, boleh duduk dengan korung, boleh duduk dengan haman, boleh duduk dengan puak-puak yang lawan agama Allah Subhanahu wa taala. Kerana tak sembahyang ni lawan Allah, lawan agama Allah. Nampak? Dia kata kita tak lawan Tuhan pun, kita tak sembahyang je. Tak sembahyang lawan Tuhan ke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Yang kita hormati Tuan Pengerusi, para imam, para bilal, ahli jawatan kuasa surau, al-ukhwah, tuan-tuan guru, para alim ulama, para ustaz, seterusnya seluruh muslimin muslimat, hadirin hadirat yang sudi hadir pada malam ini ke rumah Allah Subhanahu wa taala. Sama-sama kita panjatkan syukur ke hadratillah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnia daripada Allah dapat sama-sama kita berkumpul di dalam majlis ilmu pada malam ini. Mudah-mudahan kita harapkan pertemuan kita mengundang rahmat dari sisi Allah. Seterusnya Allah Ta'ala kurniakan kepada kita keampunan dan pahala yang berpanjangan, yang mana insya-Allah bakal memberi keuntungan dan kemenangan pada hari kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala di Yaumul Mahsyar nanti insya-Allah. Disambung kembali kuliah maghrib pada malam ini menggunakan kitab 40 hadis penawar hati karangan Tuan Guru Fadil Ustaz Ahmad Fahmi Zamzam rahimahullahu ta'ala. Sambungan seterusnya hadis yang ke-14, muka surah 42. Qala muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi'ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. Katanya Tuan Pengarang rahimahullahu ta'ala, hadis yang ke-14 hanya beroleh penat dan letih berjaga malam. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rubba qa'imin laysa lahu min qiyamihi illa as-sahr, rawahu an-Nasa'i. Artinya daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, berapa banyak orang yang bersembahyang, tetapi yang didapati daripada sembahyangnya itu hanyalah letih berjaga malam sahaja. Hadis riwayat daripada Imam An-Nasa'i. Keterangan daripada hadis, sembahyang adalah tiang agama dan syiar bagi masyarakat Islam. Allah Subhanahu wa ta'ala menyuruh hamba-Nya bersembahyang adalah supaya mereka selalu mengingatinya dan menghampirkan diri kepadanya. Dari kerana itu hendaklah sembahyang itu disempurnakan syarat, rukun dan sunat-sunatnya, supaya sembahyang itu menjadi sah pada hukum zahirnya, dan hendaklah pula disempurnakan adab batinnya, iaitulah khusyuk sewaktu mengerjakannya, kerana ia merupakan roh kepadanya kepada sembahyang, dan hati orang yang bersembahyang itu adalah tempat pandangan Allah Subhanahu wa ta'ala yang menentukan nilai kepada sembahyang tersebut.
Maka apabila seseorang bersembahyang sedangkan hatinya lalai daripada sembahyang, berarti dia tidak menghargai pandangan Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Alangkah besarnya bohong seseorang yang lidahnya mengucapkan wajjahtu wajhiya lillazi fataras samawati wal ardh. Artinya aku menghadapkan mukaku kepada Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, sedangkan hatinya mengingati yang lain daripadanya. Maka oleh kerana itu pernah Imam Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala mengatakan, kullu salatin la yahduru fiha al-qalbu fahiya ila al-uqubati asra'. Artinya setiap sembahyang yang tidak ada khusyuk hati bersamanya adalah lebih hampir kepada siksaan. Maka berusahalah, kata tuan pengarang, untuk mendapatkan khusyuk di dalam sembahyang dengan menghadirkan hati pada setiap bacaan yang diucapkan, dan tanamkan di dalam hati akan kebesaran Allah Subhanahu wa taala dan keagungannya, sambil memandang rendah kepada diri dan rasa malu kepada Allah Subhanahu wa taala, disertai pula dengan kebimbangan terhadap amalan yang telah dilakukan. Apakah ia diterima atau tidak? Namun perlu pula dicampuri dengan menaruh harapan yang besar agar sembahyang kita yang tidak seberapa itu diterima di sisinya, bukan kerana keindahan sembahyang yang kita lakukan, tetapi hanya semata-mata dengan limpah kurnia daripada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Jadi hadis pada malam ini dalam kitab 40 hadis Penawar Hati karangan Syekh Abdul Ali Syekh Ahmad Fahmi Zamzam rahimahullahu taala. Pengarang nampaknya mendatangkan suatu hadis yang sangat pendek berkaitan dengan ancaman orang yang melakukan sembahyang dalam keadaan melakukan kesilapan-kesilapan dan juga tidak berlandaskan akan ilmu, yang menyebabkan sembahyangnya itu tidak mendapat pahala, bahkan dibenci dah pula oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita memanjangkan kuliah, Isya Buti lalu ke mana? Isya Buti lalu. Isyak Buti lalu. Lebih sikit tak apa. Lebih sejam tak apa. Nah, pasal kita nak baca dua kitab ni. Tak boleh gurau sangat mana ni. Dua kitab. Jadi sembahyang kita tidak buat sembahyang ni dah. Sebab tu datang kepada kita ancaman bagi orang yang tidak mengerjakan solat, dan ancaman bagi orang yang mengerjakan solat dalam keadaan lalai kepada Allah Subhanahu wa taala. Ancaman orang yang tak sembahyang. Sama-sama dah kita dengar ayat. Apabila ditanya oleh maknanya malaikat kepada orang-orang yang duduk di dalam api neraka Allah, katanya malaikat, masalakakum fi saqar. Bapa yang ramai sangat ni yang duduk dalam api neraka saqar. Api neraka saqar ni dikhususkan untuk orang yang tak sembahyang. Maka ditanya oleh malaikat, ramai sangat ni pasal apa? Dosa apa ni? Kesalahan apa? Jenayah apa yang kamu lakukan ramai sangat duduk dalam api neraka saqar? Jawab puak-puak hak duduk dalam api ni, hak jadi ayam panggang, jadi ayam goreng ni, lam naku minal musallin. Kerana atas dunia itu, masa hidup kami tidak melakukan ibadat sembahyang. Bukan kami tak puasa sunat Tasu'ah. Bukan kami tak puasa sunat Asyura. Kami tak sembahyang. Sembahyang mana ni? Sembahyang fardu. Nampak? Bukan sembahyang tarawih. Sembahyang tarawih ramai sembahyang. Sembahyang fardu ni. Nampak? Kerana ibadat yang sunat kalau ditinggalkan tidak dijanjikan azab.
Tetapi garanti orang yang tidak mengerjakan solat sunat atau ibadat yang sunat, garanti dia telah mendapat kerugian yang sangat besar. Tetapi orang-orang yang meninggalkan ibadat yang fardu, seumpama solat 5 waktu, solat fardu, maka janjian daripada Allah, orang yang tidak semayang 5 waktu, azab yang tidak terperi, garanti duduk dalam api neraka saqar. Sehingga dikumpulkan pada hari akhirat. Yuhsyarun nasu yaumal qiyamah. Orang yang akan dikumpulkan pada hari akhirat nanti, ma'a Qarun, ma'a Haman, Ubay ibnu Khalaf. Ni puak-puak hak maknanya ada teket api neraka belaka ni. Orang mana ni? Mudayyi'us salah. Golongan yang mengabaikan solat. Akan bersama-sama dengan maknanya beberapa pahlawan-pahlawan yang lawan agama. Maka berita gembiralah bagi orang yang tidak mengerjakan semayang 5 waktu. Apa berita gembiranya? Berita gembiranya bahawasanya hari akhirat nanti mereka ini akan bangkit dengan Fir'aun, akan bangkit dengan Haman, akan bangkit dengan Ubay bin Khalaf. Bangkit dengan puak-puak neraka. Kalau bangkit dengan puak-puak neraka, bererti orang ni juga akan menjadi sebahagian daripada puak ahli neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini berita baik. Berita baik, berita gembira bagi orang yang tak sembahyang. Pakak-pakak nampak ramai-ramai tak sembahyang. Yahoo! Boleh duduk dengan Fir'aun, boleh duduk dengan Qarun, boleh duduk dengan Haman, boleh duduk dengan puak-puak yang lawan agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kerana tak semayang ni lawan Allah, lawan agama Allah. Nampak? Dia kata kita tak lawan Tuhan pun, kita tak semayang je. Tak semayang lawan Tuhan. Kerana yang menyuruh mengerjakan salat adalah Allah Ta'ala. Bukan menteri suruh semayang. Kalau menteri suruh semayang, tak wajib semayang. Kalau raja suruh semayang, tak wajib semayang. Bila jadi wajib? Bila Allah yang suruh. Wajib selalu. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Sama-sama untuk imam baca surah ni. Maka celakalah puak-puak yang semayang. Tadi tak semayang, ni semayang. Fawailul lil musallin. Celaka puak-puak semayang. Balik awal terus. Alladzina hum an salatihim sahun. Yang lala di dalam sembahyangnya. Bukan lala di luar semayang. Lala di dalam semayang. Mana puak-puak ni semayang, tapi lala dalam semayang. Yakni melakukan kesalahan-kesalahan yang menyebabkan semayangnya itu menjadi rosak. Kita semayang dah, jaga dah semayang ni. Rosak pula semayang kita. Antaranya semayang bukan kerana Allah. Semayang tapi bukan sebab Allah Ta'ala suruh, tapi sebab bini suruh. Sebab mana mak ayah suruh, sebab malu ke kawan semayang. Dah haji semayang, dah semayang. Sebab apa? Pasal ni lah bercuti dengan kawan-kawan. Takkan tambah semayang. Orang lain pakat semayang belaka ramai-ramai. Semayang jugalah. Bukan kerana Allah. Dah kalau tak ada kawan, lagu mana semayang tak? Tak semayang. Semayang di rumah waliknya jadi tak juharah. Sebab tu kena semayang masjid, semayang surau. Orang lelaki kena semayang masjid. Kena solat di surau. Sebab tu peristiwa hijrah, Nabi sampai di Quba, Nabi mendirikan masjid tu tak? Ke Nabi buat shopping mall? Nabi buat masjid dulu. Nabi buat masjid Quba. Masa apa Nabi buat masjid dulu? Menunjukkan masjid ini sangat-sangat penting, number one, untuk orang Islam. Ni orang cerita hijrah je kan?
Bulan Muharram ni, orang Melayu, dia sibuk cerita hijrah. Tak apalah, tak ada masalah. Cuma nak rayak, cerita hijrah, peristiwa hijrah, tarikh hijrah, bukan dalam bulan Muharram. Takut orang salah faham. Dia ingat ke bulan Muharram ni Nabi hijrah dalam bulan Muharram. Kan? Nabi tidak berhijrah dalam bulan Muharram. Nabi berhijrah, kata setengah ulama, dalam bulan Safar. 27 Safar. Nabi turun daripada rumah dia, keluar daripada rumah dia waktu malam. 27 Safar. 26 Safar dapat wahyu. Allah Ta'ala perintah Nabi boleh dah hijrah. Nampak? Kemudian Nabi tengah hari itu pergi rumah Sayyidina Abu Bakar. Khabar Nabi telah diizinkan oleh Allah untuk berhijrah malam tu. Malam tu maksud waktu maghrib 27 Safar. Malam tu hijrah. Keluar daripada rumah. Pergi ke Gua Thur, duduk situ 3 hari. Lepas tu keluar daripada gua berjalan. Menaiki akan unta. Lebih kurang dalam 15 hari baru sampai ke Madinatul Munawwarah. Sampai 12 Rabiul Awal di perkampungan Bani Salim bin Auf. Sampai situ hari Jumaat. Sempat solat Jumaat, yang ada di situ lebih kurang 100 orang laki-laki. Nampak? Dia tak ada kaitan dengan awal Muharram. Cuma kata ulama-ulama, orang Arab ini dia ambil sempena peristiwa hak besar-besar, jadikan tahun itu tahun tertentu. Macam Nabi beranak sempena dengan serangan tentera bergajah, jadi tahun tu dipanggil tahun gajah. Oleh kerana tahun tu besarnya peristiwa hijrah, dipanggil tahun itu tahun hijrah. Awal Muharram disambut hijrah. Ambil sempena peristiwa besar-besar. Jadi kalau tahun kita ni, peristiwa besar dia tahun kita, tahun 2020. COVID-19. Bukan merdeka COVID-19. Jadi tahun COVID-19. Dia gitu. Takut salah faham. Kalau reti dah tarikh tak apa. Takut bila Nabi hijrah. Awal Muharram tau. Kan? Bulan Safar. Sembahyang adalah tiang agama dan syiar bagi masyarakat Islam. Allah Ta'ala menyuruh hamba-Nya bersembahyang adalah supaya mereka selalu mengingatinya dan menghampirkan diri kepadanya. Dari kerana itu, hendaklah sembahyang itu disempurnakan syarat, rukun dan sunat-sunatnya supaya sembahyang itu menjadi sah pada hukum zahir, dan hendaklah pula disempurnakan adab batinnya, iaitulah khusyuk sewaktu mengerjakannya. Nak tahu syarat batal, syarat sah, rukun, sunat-sunat sembahyang, tak dapat tidak, mesti kena belajar. Kita jangan jadi, walaupun kata ulama-ulama kita sembahyang ni, kita tengok orang, lepas tu kita buat akad takbir gini, baca Fatihah gini, rakak gini, i'tidal gini, sujud gini, kita baca, kita buat betul sah kata ulama-ulama. Tapi itu dipanggil makan muqallid, makan orang yang taklid semata-mata. Kita tak boleh taklid semata-mata. Kita nak jadi orang yang makan makan orang yang mengaji ilmu agama. Bukan semata-mata buat, tapi ada ilmu. Ada kitab. Nampak? Ada sandaran dia. Kemudian kata tuang pengarang rahimahullahu ta'ala, kerana ia merupakan roh kepadanya dan hati
orang yang bersembahyang itu adalah tempat pandangan Allah Subhanahu wa taala yang menentukan nilai kepada sembahyang tersebut. Jadi Allah lah yang akan mengambil kira berapa pahala sembahyang seseorang berdasarkan kualiti hak dibuat. Kita tak boleh banding sembahyang kita dengan orang lain, kita banding sembahyang kita dengan sembahyang kita sendiri. Sembahyang kita hak zuhur tadi dengan sembahyang kita yang maghrib tadi. Kalau yang zuhur tadi lebih khusyuk, maka yang zuhur tadi pahalanya lebih daripada solat maghrib. Jangan kita banding orang. Orang sembahyang dia. Cuma cara kita nak khusyuk ini, walaupun kata ulama-ulama, khusyuk ini tidak wajib. Khusyuk ini adalah sunnah. Siapa yang diberi oleh Allah anugerah yang khusyuk, dia mendapat kemuliaan. Dia mendapat keberuntungan. Untung dia khusyuk. Walau tidak khusyuk, tetaplah kita mengerjakan solat. Sembayanglah, biar ada khusyuk pun. Kerana akhirat Allah tak tanya kenapa tidak khusyuk. Allah tanya kenapa tidak mengerjakan solat. Kerana khusyuk ni barang payah. Payah bukan semua boleh khusyuk. Kena molek makmum khusyuk, tu imam tak khusyuk. Ada tak betul tak? Tidak mesti tu imam dengan serban, dengan janggut macam Osama Ladin, dengan jubah bersederek beli dekat Arab Saudi. Jadi khusyuk dah anugerah Allah. Allah nak beri ke mak repik khusyuk, boleh tak? Boleh, tak ada masalah. Dia berkuasa kan? Dia yang memiliki kerajaan alam semesta. Dia nak beri kepada kita orang awam bermimpi jumpa dengan Rasulullah, boleh tak? Boleh. Biiznillah, dengan izin daripada Allah. Jadi Allah nak beri kita khusyuk. Alhamdulillah. Dan kita khusyuk lagi. Tak lagi. Sebab tu kata ulama-ulama, berusahalah untuk khusyuk. Cara pertama nak khusyuk, sebut dah tadi, semayang di masjid, semayang di surau. Kerana kebiasaannya sembahyang di rumah, kebiasaanlah, bukan semua kebiasaannya, dia banyak gangguan. Betul tak? Banyak gangguan. Sebab tu orang lelaki kena semayang di masjid, kena semayang di surau. Semayang rumah tak juru harah. Maklum rumah. Buka TV tu fardu ain. Bukan maknanya sunat. Fardu ain tu buka TV 24 jam. Dan ni waktu maghrib pula ni. Kohor sangat lagi. Maghrib cerita sedap. Pukul 3 pagi tak ada dah. Pukul 3 pagi tak ada cerita sedap. Pukul 3 pagi tafsir Quran. Tafsir Quran pagi apa? Pukul 2 pagi pergi nak tengok. Ni garik ni sedap ni kita. Gambar mana ni? Pukul 7 TV 3. Bukan duduk situ pukul 7. Sebelum pukul 7 tu ni telah memenuhi saf-saf hadapan. Di hadapan kaca TV masing-masing. Dengan mak, dengan nak, dengan adik, dengan abang, dengan kakak. Allahu Rabbi. Tu duduk depan sekali. Ambil fadilat nak duduk sah depan. Pahala besar dia kata. Allahu Rabbi. Dah kalau tak semayang, balik awal tu. Kalau tak boleh semayang, tak apalah. Mak tak boleh semayang. Apa mak tak boleh semayang? Mak uzur. Tuk lama dah tak boleh semayang. Katanya tuk tak boleh semayang dah lah ni. Sakit emang geng. Nak semayang. Depan ni, depan TV ramai-ramai. Tengok cerita. Drama TV 3. 7 hari mencintaimu. Allah Rabbi. Siapa bodoh-bodoh ke diri tengok cerita. Daripada muda siapa berubang bulu tiap. Kalau anaknya alim, tak apalah boleh tahan kira. Masalahnya tengok muka tahu dah bodoh. Tak tahu ke hala. Tapi tak sedar dah nak buat kan tak sedar. Kita boleh khabar dalam kuliah, dalam tazkirah je lah. Takkan nak pergi khabar daripada rumah ke rumah. Marah dia orang. Khabar di masjid, khabar di surau.
Maknanya jangan kita gunakan waktu yang lapang Allah Ta'ala berikan kepada kita ini untuk perkara-perkara yang tidak ada faedah akhirat. Garanti hari akhirat kita akan nyesal. Orang yang perhabis masa dia untuk benda-benda yang tak ada faedah akhirat, dia akan nyesal. Garanti, faham garanti? Akan nyesal. Dia kata, Allah, apa aku perhabis umur aku hanya dengan cari makan semata-mata. Hanya dengan kerja dunia semata-mata. Nah, kita bahagian makan minum, nak berapa lama dah habis masa? Bahagian makan minum saja. Nah, makan pagi berapa jam? Katakan setengah jam. Dah makan tengah hari pula setengah jam. Sejam dah situ. Makan petang pula. Nah, malam pula. Lepas tu bahagian makan minum saja. Bahagian berak kecing. Nah, kecing saja berapa bini? Dah berak. Berak Allahu Rabbi. Kena malik haji ni buah berak. Sekerat hari duduk alam jambang. Nah, habis masa saja gitu. Nah, dan ni kebajikan akhirat. Allahu Rabbi, ni banyak benda-benda yang kita rugi. Kalau kita tulis-tulis balik, nak waktu-waktu sehari-hari, banyak mana kebajikan, banyak mana amalan-amalan yang soleh. Allahu Rabbi, banyak sebenarnya. Banyak kita lupa fadilat dia. Benda macam ni kita patut menangis. Nah, Allah banyaknya amal yang patut aku buat tapi aku tak buat. Ni kita kena nangis. Ni nangis molek zaman sekolah itu molek aku masuk wakil sekolah molek Allah nyesal dah asal. Hak gitu tak payah nyesal pada. Nah, kita patut nyesal benda-benda akhirat, kebajikan yang banyak luput pada kita. Patut kita boleh solat duha, kita tak solat duha padahal masa 24 jam sama dengan orang lain. Nah, patut kita boleh puasa sunat, kita tak puasa sunat. Padahal orang lain boleh puasa sunat, kita tak boleh puasa sunat. Orang lain dapat pahala, kita tak dapat apa-apa. Nah, ni puasa, molek puasa. Tasu'a Asyura. Faham? Esok hari lagi dah. Pakat puasa ramai-ramai. 10 Muharram. Hari ni 9 Muharram. Ni masuk 10 Muharram dah ni. Esok sunat puasa. Nampak? Tak apa puasa dua ni untuk membezakan dengan puasa Yahudi. Puasa 2 hari. Nah, dah kalau nak puasa sehari saja boleh tak? Boleh. Tak ada masalah. Asalkan puasa sudah. Dah kalau tambah puasa boleh tak? Tambah puasa pun boleh juga. Tak ada masalah. Nah, tapi rugi ya. Nah, bukan kita sakit, kita sihat tapi tiba-tiba untuk menahan lapar dan dahaga, makan dan minum sekejap saja kita tak boleh nak buat. 2 hari 3 hari je puasa. Kemudiannya kata tuan pengarang rahimahullahu ta'ala, alangkah besarnya bohong seseorang yang lidahnya mengucapkan wajhtu wajhal ladzi fataras samawati wal ard. Aku menghadap mukaku kepada Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, sedang hatinya mengingati yang lain daripadanya. Dalam semayang sunat kita baca doa iftitah. Yang Nabi baca start daripada wajhtu wajhal ladzi fataras samawati wal ard hanifan musliman sampai habis. Allahu akbar kabira itu ditambah oleh sahabat. Nabi wajhtu. Nampak? Sahabat baca Allahu akbar kabira, alhamdulillah katsira, subhanallah bukratan wa asila, barulah dia baca hak Nabi baca wajhtu. Pernah Nabi selepas daripada semayang, Nabi tanya siapa dia yang baca tadi? Allahu akbar kabira walhamdulillah katsira wa subhanallah bukratan wa asila. Nabi tanya, apa dia tambah dia? Maka ada seorang sahabat dia kata, ya Rasulullah, saya baca. Ingat Nabi nak arah? Nabi nak arah. Nabi kata berbondong-bondong malaikat menulis, mencatat akan pahala itu. Kerana sangat besar. Kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, bila aku dengar, maka start daripada hari itu aku tidak akan meninggalkan
bacaan dan doa iftitah dengan lafaz Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila wajjahtu sampai. Nah, maka dalam mazhab Syafi'i hukumnya sunat. Nah, sunat kita baca doa iftitah dan Allahu akbar kabira juga hukumnya sunat juga. Sebelah Nah, boleh. Kita tambah, kita lepas pada takbir tu Allahu akbar, kita terus nak baca wajah tu wajhil ladzi, boleh juga. Dan kita nak pakai sahabat awak ni, boleh juga. Pasal sahabat Nabi. Bukan sahabat Nabi. Sahabat Nabi, Allahu Rabbi. Dan Nabi pula kata malaikat pakat berebut nak tulis Allahu Rabbi, dah dia lagi. Kecil kan? Nah, kita kadang-kadang lah, bila dengarlah sunat je, ingat ke wajib? Apa dia tu dok baca sampai ke mampu. Nah, macam bacaan doa antara dua sujud kan? Rabbi firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Paling-paling kurang Rabbi firli. Paling kurang ada pandangan ulama yang mengatakan paling kurang Rabbi firli. Allahu akbar sujud kan? Allahu akbar duduk antara dua sujud Rabbi firli. Allahu akbar. Paling kurang tu. Ni dengar ustaz kata paling kurang Rabbi firli dah. Tak daripada malang tu Rabbi firli sama. Ambil yang mudah lalu. Awak aron gitu. Orang dengar hak lebih nak lebih. Dia dengar kurang nak kurang. Minggu depan dengan ustaz ngajar pula Rabbi apa benda ni bacaan maknanya doa antara dua sujud ni sunat saja dibaca. Tak baca pun sah, tak baca terus. Siapa ke mahal tanah tak baca luput banyak kita luput fadilat. Jadi dia bila dia semayang tu dia kata wajah tu wajhil ladzi fataras samawati wal ard, aku menghadapkan mukaku wajahku kepada Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Sedangkan kata tuan pengarang hatinya mengingati yang lain daripadanya. Maknanya lafaznya lain, hatinya lain. Dia telah berdusta di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dah lagu mana? Tak ada lagu dia gini. Biar apabila hati kita lagi dalam semayang ingat ke benda lain, kita kena ambil balik hati kita, ingat balik kepada Allah. Hati kita liar macam ke binatang liar. Macam binatang yang paling liar atas muka bumi, hati. Dia boleh dikawal dengan takwa kepada Allah. Hati kita. Lebih-lebih lagi dalam semayang. Sebelum semayang, ingat pada Allah. Allahu Akbar, hati kita pun melayang-layang. Maka kata syaitan yang duduk sebelah kita, ya fulan, ya fulanah binti fulan, uzkur kaza wa kaza. Syaitan ni ada sebelah kita. Syaitan ni dia lari sekejap je. Masa bila qamat, masa bila azan dia lari sebentar. Lari tu dalam keadaan terketuk-ketuk, Nabi kata. Takutnya kepada orang azan. Habis saja orang qamat, habis saja orang azan, syaitan mari pula. Syaitan ni laju, tak payah naik MRT dia. Dia boleh mari lalu. Kemudian dia kata, hei Fulan, hei Haji, hei Hajah, ingatlah kepada sekian. Ingat? Bini aku masuk dah, kita di WhatsApp dah surat nasi goreng, kan balik kagak dah nak nasi lagi. Berat nak aku. Dalam semayang ni, ingat ke tu, ingat ke ni, ingat janji dengan kawan nak pergi minum hari. Nak pergi makan roti canai ni dalam semayang. Allahu Rabbi ni. Tu tak? Jadi tak juru harga. Ada juga dalam semayang tu fikir dah nak makan benda karang. Nak minum air karang kan kawan-kawan. Aku nak makan benda kan. Minggu orang makan dah malam. Kena makan cah kuih tiaw. Dalam semayang tau. Boleh dia order dalam hati bengong sungguh. Apa gerak menandang sungguh. Ini air dia. Tepeng ke Nescafe peng. Ya boleh. Dia boleh ni. Dalam hati ni boleh main. Dia layang pula. Allahu Rabbi. Nescafe peng kan jadi kerah mata pula tak tidur malam ni. Tepeng Tepeng.
Dada dalam rokok, tapping wa bihamdi, tapping wa bihamdi. Allah Rabbi ni, benda-benda macam ni kita suka-suka kita belaka ni. Nah, tu tak? Jadi tak khusyuk, tak juga hara. Allah Rabbi. Kata Imam Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala, kullu salatin la yahduru fiha qalb, fahiya ila al-uqubati asra'. Tiap-tiap semayang yang tidak ada khusyuk hati bersamanya adalah lebih hampir kepada siksaan. Maka kata tuang pengarang lagi, berusahalah untuk mendapatkan khusyuk dalam semayang dengan menghadirkan hati pada setiap bacaan yang diucapkan. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Hadirkan dalam hati kita segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam. Bukan suruh baca dalam hati, biar nampak Allah yang menjadikan alam, Allah yang berkuasa. Maliki yaumiddin, raja yang memiliki hari pembalasan, ada dalam hati kita. Tu antara tip-tip nak khusyuk tu. Dengan pakaian yang bersih, dengan pakai wangian-wangian tu menambahkan khusyuk. Duduk pula depan saf awal, tu. Dan kalau kita nak pilih imam yang bacaannya menyeronokkan, boleh tak? Dia menambahkan kekhusyukan kita. Kata ulama-ulama, kita kampung kita ada 2 surau. Surau tu imam tak seronok. Tak seronok mana? Jadi kita semayang belakang dia jadi macam ke tak seronok, jadi macam ke cepat sangat. Kita dah ambil Fatihah dia rokok dah. Ataupun bacaan dia kita jadi macam tak berapa nak setuju. Surau tu okey, maka kita pergi surau tu yang menyeronokkan, yang boleh menambah khusyuk hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia banyak pandangan ulama-ulama. Kalau ada 2 surau, surau tu ramai orang, surau ni sikit orang. Ada 3 orang je, surau tu 300 orang. Afdal surau hak ramai. Tapi kalau surau hak ramai tu kita pergi, betul lah kat kampung kita ada 3 surau. Surau ni kita jadi imam. Kalau kita pergi solat berjemaah dekat ramai, surau ni tak ada orang jadi imam. Pamanya. Harap ke kita seorang je. Maka kalau begitu, afdal kita semayang sini. Kerana yang lain bergantung pada kita. Kalau kita tak ada, kira semayang seorang dah surau ni. Tengok jadi gitu dah. Tak? Maka kita kena semayang sini. Kita dah afdal semayang kat ramai. Tapi kalau kita pergi ataupun tak pergi, surau ni sama je. Tetap macam biasa. Kalau begitu, afdal kita semayang dekat ramai jemaah. Habis. Dan keagungannya sambil memandang rendah kepada diri dan rasa malu kepada Allah Subhanahu wa taala, disertai pula dengan kebimbangan terhadap amalan yang telah dilakukan, apakah ia diterima atau tidak. Namun perlu pula dicampuri dengan menaruh harapan yang besar agar semayang kita yang tidak seberapa itu diterima di sisi Allah. Naknya semayang kita Allah Ta'ala terima. Dan Tuhan terima. Semayang kita tak ada apa-apa dalam syurga jawab dia. Dia tiap-tiap kebajikan. Bukan saja semayang, bahkan kebajikan-kebajikan yang lain, dia akan mengkafarahkan dosa-dosa kita. Nampak? Semayang kita, sedekah kita, puasa kita, zakat kita, senyum kita, kita bayar orang makan, kafarah dosa. Termasuklah semayang. Baca semayang kita kena buat molek. Yang kita minta ampun dengan tangan ni, ya Allah, ya Tuhan ku, ampunilah dosa tu, hak tu, syukur tu. Allah kafarahkan dosa-dosa kita dengan sebab kita buat kebajikan tu, syukur pula. Tak? Pasal apa Allah Ta'ala ni mudah mengampun dosa umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Sebab Nabi Muhammad mudah Allah mengampunkan dosa umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hanya berbuat sedikit kebajikan. Sikit Allah hapuskan, Allah Ta'ala hapuskan dosa. Ni
tempias kemuliaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Syariat paling ringan syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syariat Nabi lain berat, syariat Nabi Musa lagi berat. Syariat Nabi Muhammad, kalau pakaian kena najis boleh cuci dengan air. Syariat Nabi Musa, umat Nabi Musa, pakaian kena najis tak cuci. Dia kena potong. Bila potong berlubang, kena najis. Potong kain, lepas tu tampal dengan kain yang lain. Dia tak cuci. Berat syariat. Syariat umat Nabi Muhammad ringan, boleh basuh dengan air. Betul tak? Mudah. Umat Nabi Muhammad bila berdosa, minta ampun dengan Allah. Dan berbuat kebajikan, Allah hapus dosa. Umat Nabi Musa, bila ada dosa dengan Allah, tak cukup dengan minta ampun, kena bunuh diri. Berat. Bunuh diri. Faqtulu anfusakum dzalikum khairul lakum inda bari'ikum fataba alaikum. Hendaklah kamu bunuh dirimu sendiri. Dzalikum khairul lakum, kerana itu lebih baik di sisi Tuhanmu. Fataba alaikum, Allah Ta'ala akan menerima taubatmu. Disebut dalam suratul Baqarah. Betul tak? Mana umat Nabi Musa ada dosa dengan Allah, tak cukup dengan tadah tangan ampun dosaku ya Allah, tak cukup. Dia kena bunuh diri. Baru Allah ampun dosa. Berat kedak ni. Berat lah kalau kena ke kita, kena bunuh diri baru ampun dosa. Lagu mana kita? Jumpa dengan Tok Imam ke mana? Dalam kita ginilah Tok Imam dosa banyak sangat. Kalau curiga Allah, habis sejid, habis surah, bahang lipat Tok Imam. Dah guna Tok Imam ni. Kita buat kena buat gana, nak suruh Tuhan ampun dosa. Tok Imam kata kena bunuh dirimu lah. Mana? Memang. Habis masuk Kristian. Betul tak? Tapi mudah, Allah Maha Pengampun. Mu nak taubat pada Allah? Ya, nak taubat. Nak taubat sungguh Ya, nak taubat sungguh-sungguh. 3 syarat. Kata Imam Ghazali. Syarat yang pertama, menyesal sungguh-sungguh, bukan menyesal main-main. Syarat yang kedua, meninggalkan dosa itu serta-merta. Syarat yang ketiga, berazam tidak mau repeat lagi, tidak mau ulang lagi dosa tersebut. Kalau cukup 3 syarat, maka sah taubat dan Allah Ta'ala terima. Maka jadi budak-budaklah kita pada hari itu. Kerana apa? At-taibu 'anidz dzambi kaman la dzambalah. Orang yang bertaubat atas dosa-dosanya seumpama orang yang tidak ada dosa. Siapa yang tidak ada dosa? Budak-budak. Jadi siapa yang bertaubat pada Allah Subhanahu wa taala, Allah Ta'ala terima taubatnya, dia jadi budak kecil. Jadi baby dia. Tak ada dosa dah. Walaupun umur dia 90. Tapi dia telah bertaubat kepada Allah, dia jadi budak-budak. Lepas tu tunggu wak gurau. Bila kita taubat pada Allah, jadi budak-budak lah kita balik rumah sekarang. Anak murid dah reti kahala. Jadi budak-budak ke mana? Kena pakai pampers mula Tok Guru. Maksudnya Allah Ta'ala hapuskan dosa kita seolah-olah macam budak-budak kecil. Habis. Dah kita segi tau. 5 minit boleh. Qala muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi'ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. Muka surat berapa? 13. Tajuk baru. Katanya tuan pengarang rahimahullahu ta'ala, bangkit tubuh badan selepas mati. Apabila nyawa orang-orang yang mati itu berada dalam alam barzakh pada masa yang Allah Ta'ala sendiri kehendaki sama ada dikenakan azab atau dikurniakan nikmat, maka dikawinkan nyawa-nyawa itu dengan badan masing-masing. Yakni Allah Ta'ala hidupkan kita balik. Tatkala ditiupkan sangkakala yang kedua, inilah yang dikatakan bangkit. Yakni hidup semula manusia kali kedua
Kemudian bacalah firman Allah Ta'ala dalam suratul Mu'minun ayat yang ke-16. Thumma innakum yawmal qiyamati tub'atsun. Kemudian sesungguhnya kamu akan dibangkitkan semula, hidup semula pada hari akhirat. Kita ni 2 kali hidup. Ni hidup kali pertama kat pergi mati, kemudian hidup balik pada hari akhirat nanti. Hidup kali kedua dipanggil hidup yang sebenar. Yang ni hidup yang tidak ada mati sampai bila-bila. Sama ada tak mati sampai bila-bila tu duduk dalam syurga, atau tak mati sampai bila-bila duduk dalam neraka. Maka kita pilihlah haluan kita nak duduk di mana? Hari akhirat lagi. Hidup sampai bila-bila ni? Nak duduk dalam nikmat atau nak duduk dalam azab? Kita kena tentukan. Nampak? Batu orang yang umur 40-an, 50-an, 60-an ni, dia tak ada masa dah. Dia tak seperti hidup budak-budak. Hidup budak-budak ni semayang boleh, tak mau semayang sudah. Kita tak boleh. Dan kelas kita pula ni umur 40, 50, 60, 70, bukan golongan orang yang jaga fardu saja, tapi golongan orang yang jaga semayang sunat juga. Bukan jenis orang yang jaga puasa fardu saja, tapi orang yang jaga puasa sunat juga. Faham ke? Ni orang-orang umur 40, 50, 60. Tapi kalau umur 40, 50, 60, perangai macam budak-budak, tu balik awal terus tu. Budak-budak garung motor, dia garung motor juga. Budak-budak khobek motosikal, dia khobek motosikal juga. Budak-budak congek waisuku, dia congek atas. Umur 50 hang dah. Ni orang panggil orang bodoh dia panggil. Budak-budak dah pergi surai, tidak pergi surai juga. Jangan. Kita umur 40 hang, 50 hang, 60 hang, bukan golongan-golongan orang yang banyak bermain, tapi banyak beramal. Banyak beramal. Zikir bukan zikir macam budak-budak, tapi zikir seolah-olah esok kita nak mati. Lepas tu kita pesan dalam banyak kuliah kita, sempena dengan ma'al hijrah ni, kita kata apa? Bukan semata-mata kita kata Nabi ni Allah lelahnya Nabi berhijrah. Tak. Tapi ingatan kita pada Nabi tidak bermusim. Maksudnya, tiap-tiap hidup kita ini, saat, minit, jam, hari, minggu, bulan, tahun, kita ingat pada Nabi. Dengar apa? Berselawat. Selawat. Selawat atas Nabi bukan Maulidur Rasul saja, tapi selawatlah seluruh hidup kita. Pernah sahabat tanya, ya Rasulullah, aku nak selawat padamu ar-rubu', 1/4 dalam kehidupanku. Nabi kata, banyak dah tu, tapi lebih banyak, lebih baik. Sehingga sahabat ni kata apa? Kalau begitu, aku jadikan seluruh hidupku selawat kepadamu. Nabi kata, bagus. Kan Nabi katakan, man salla alayya wahidatan sallallahu alaihi biha asyra. Barang siapa yang berselawat kepadaku sekali selawat, Allah berselawat ke atasnya 10 kali selawat. Maksudnya, kata ulama-ulama, Allah berselawat kepada kita 10 kali selawat. Maksudnya apa? Allah kata, Allahumma salli ala Sayyidina Haji Musa, kan? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, kita selawat atas Nabi. Allah selawat atas kita, Allah beri rahmat, Allah ampunkan dosa-dosa kita. Kemudian Nabi kata, man salla alayya asyra. Barang siapa yang berselawat kepadaku 10 kali selawat, sallallahu alaihi mi'atan. Allah akan berselawat ke atasnya 100 kali selawat. Man salla alayya mi'atan. Barang siapa yang berselawat kepadaku 100 kali, sallallahu alaihi alfa. Allah selawat kepadanya 1000 kali selawat. Nampak? Allah balas. Allah tak balas sikit-sikit, Allah Ta'ala bila balas jadi banyak tu. Kemudian Nabi kata, man salla alayya mi'atan. Fi kulli yaumin. Barang siapa yang berselawat kepadaku 1000 kali selawat, satu hari 1000 dia berselawat kepada Nabi. Nabi kata, zahamat katifuhu katifi ala babil jannah. Maka bahunya dan bahuku berlaga di hadapan pintu syurga hari akhirat nanti. Maksudnya, orang yang berselawat dan melazimi selawat satu hari 1000 kali sehari, maka dia hari akhirat bahunya dan bahu Nabi berlaga. Maksudnya, dia dengan Nabi akan masuk syurga bersama. Golongan mana ni? Golongan yang selawat atas Nabi 1000 kali sehari. 1000 kali sehari. Wah.
Orang yang boleh selawat 1000 kali sehari sampai mati. Nah, orang ni tak masuk neraka. Siapa kata tak masuk neraka? Nabi kata, haramallahu ala jasadi ala nar. Jasad dia haram, diharamkan oleh Allah daripada api neraka. 1000 kali sehari. Nah, dia kata berat sangat 1000 sat. 100 berat tau. Ada satu hadis sahih Nabi kata, siapa yang selawat ke atasku 10 kali petang, 10 kali pagi, 10 kali petang. Maka dia berhak dapat syafaat. Dengar gitu, wujud ada 10. 1000 tadi berat, 1000. 1000 nak selawat macam mana? Nak? Tak nak breakfast mak. Learning dia mudah, dia ada maknanya tasbih digital, ada nombor kan mudah. Kita buat dalam kocek. Bila kita nak selawat kita bilang Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Bilang 1 2 3 ni. Pasal kalau bilang dengan tangan takut ingat nombor. Bila bilang dengan tangan dah 600. Ada gam 600. Nah, dalam sembang 600 dah. Ada digital tu mana? Beli je letak dalam poket. Nah, ni dalam poket ada telefon. Lepas tu ada benda vape. Vape kata tekak macam orang bodoh. Orang kita kata nak orang marah hok. Ni lah tasbih digital lah. Selawat pada Nabi 1000 kali sehari. Baru malak nu Rabi'atul Adawiyah 70,000 sehari selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rabi'atul Adawiyah ni orang puang. Cara lelaki orang puang. Ada kopek. Tapi selawat atas Nabi 70,000 sehari. Allahu Rabbi. Nah, kita orang lelaki. Ada angry bird. Jadi komang kita nah. Kita telurkan buat biar nampak. Ni sempena dengan hijrah ni, biar kita jadi di antara umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kasih betul-betul kepada Nabi, antaranya dengan berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Justru itu wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Kita sambung dekat justru itu deh. InsyaAllah kita akan sambung pada kuliah yang akan datang. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma zayyina bizinatil Qur'an wa akrimna bi karamatil Qur'an wa syarbi syarafatil Qur'an wa albisna bi khinatil Qur'an wa adkhilna al-jannata bi syafa'atil Qur'an wa afina min kulli bala wa adzabil akhirah bi hurmatil Qur'an. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi